A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir wa la tu'assir. Tuan-tuan, puan-puan, jemaah yang dimuliakan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, segala pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mempertemukan kita sekali lagi pada halaqah ilmiah pada setiap hari Jumaat ini, dan mana pada hari ini juga adalah antara hari-hari yang pertama pada tahun baru Islam. Kita doa moga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima segala amalan kita dan memberikan kita semangat yang terus untuk melakukan perkara-perkara yang baik dan mencapai kekuatan-kekuatan, semangat-semangat untuk terus melakukan amal soleh, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan sekalian, insya-Allah pada hari ini kita juga akan membahaskan seperti biasa topik tentang fikih kontemporari. Seperti mana yang telah kita bincangkan pada minggu-minggu lepas, kita dah bincangkan tentang fikih pemakaian. Kita pun dah membincangkan tentang fikih yang ada bentuk dengan perhiasan, ada kaitan dengan gambar, ada kaitan dengan patung dan sebagainya. Dan insya-Allah pada bulan Ogos ini dan pada sampai permulaan bulan September, kita akan membincangkan sedikit sebanyak tentang topik fikih hiburan. Jadi kita akan membincangkan insya-Allah apakah yang dimaksudkan dengan hiburan, apakah fungsi hiburan dalam kehidupan manusia, dan apa kaitan hiburan dengan manusia. Dan kemudian kita pun akan lihat bentuk-bentuk hiburan. Kita pun akan membincangkan juga antara bentuk-bentuk hiburan adalah hukum menyanyi dan hukum muzik. Kita pun akan membincangkan tentang hukum yang ada kaitan dengan sports ataupun olahraga yang berbahaya. Contohnya memanjat gunung, ataupun mungkin olahraga yang ada kaitan dengan mengadu nasib dan sebagainya. Jadi boleh ke tidak kita memasuki sebagai orang Islam olahraga-olahraga tersebut. Dan kita juga akan membincangkan tentang hukum antara perkara-perkara yang menghiburkan hati, iaitu lawak jenaka. Apa hukum lawak jenaka? Boleh tak kita berlawak jenaka? Boleh tak kita tepuk tangan? Dan kita pun akan membincangkan juga tentang hukum yang ada kaitan dengan seni berlakon. Ada juga tentang bentuk-bentuk tarian dan sebagainya. Boleh ke tidak perkara tersebut di dalam agama kita? Dan ini adalah antara satu topik besar yang akan kita kupaskan, iaitu topik fikih hiburan, yang mana buku dasar yang kita rujuk adalah Fiqhul Ghina wal Muziqah yang telah ditulis oleh Dr. Yusuf Al-Qardawi, fikih nyanyian dan fikih muzik. Dan juga kita akan membahaskan juga daripada beberapa buku-buku yang lain, antaranya Al-Imam Al-Qurtubi, Syekh Al-Munawi, Faidul Qadir dan sebagainya. Ini adalah antara buku rujukan kita yang mana kita akan membahaskan topik-topik tersebut. Tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, ada pula tentang metod yang akan digunakan dalam pembahasan ini. Kita akan mengeluarkan sedikit sebanyak nukilan-nukilan daripada keadaan-keadaan dan kajian-kajian saintifik, dan juga ada kaitan dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kita akan juga melihat dari sudut impact sosial, impact
kesan pada kehidupan masyarakat dan sebagainya, untuk kita mengeluarkan satu hukum ataupun satu fatwa ataupun mungkin satu pemahaman agama yang lebih praktikal dalam kita menghidupi menjalani kehidupan kita harian, insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, antara metod yang kita akan gunakan, pertama, kita menukilkan sumber-sumber yang ada hubungan dengan sejarah, yang ada hubungan dengan yang telah saya kongsikan tadi. Dan kemudian yang kedua, kita akan cuba menggunakan sedikit kajian ataupun kita menggunakan sedikit saringan kepada maklumat-maklumat yang telah kita perolehi tadi. Dan kemudian kita akan mendapatkan natijahnya, insya-Allah. Jadi ini ada sedikit sebanyak metod yang akan kita gunakan dalam perbincangan kita tentang fikih hiburan. Sebab seperti mana yang kita dah kata, bahawasanya ini adalah fikih contemporary. Jadi fikih contemporary perlu pada ijtihad yang baru. Jadi fikih contemporary ada dua cara untuk kita address ataupun untuk kita memahami fikih contemporary tersebut. Ada dua cara. Satu dengan cara ijtihad intiqai. Ijtihad intiqai ini apa, tuan-tuan? Kita intiqai ini maknanya menyaring ataupun analyze. Kita tapis. Jadi daripada banyak pandangan-pandangan ulama, kita keluarkan mana hujah yang kuat dan kemudian kita tapis. Ini adalah cara yang pertama yang dinamakan sebagai ijtihad intiqai. Ada pula cara yang kedua dalam kita nak memahami isu-isu yang baru ini, adalah dengan melalui al-ijtihad ibda'i. Maknanya kita mengeluarkan ijtihad yang baru. Jadi contohlah seperti forex trading. Perkara tersebut tak ada pada zaman baginda Rasulullah SAW. Insurance mungkin tak ada pada zaman baginda Rasulullah SAW. Jadi perlu pada ijtihad yang baru. Jadi inilah antara bentuk-bentuk ijtihad yang dikatakan sebagai ijtihad ibda'i. Tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, jadi dalam kita nak memahami tentang fikih contemporary yang tak ada zaman baginda Rasulullah, yang tak ada isu dia pada zaman para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, pada ulama klasik juga pun tak ada juga perbincangan tersebut, kerana pola kehidupan dah berbeza. Seperti mana kita tahu bahawasanya untuk kita memahami agama lebih mendalam, kita perlu ambil kira beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah faktor masa. Dengan perubahan masa, contohlah faktor pertama ni masa. Contoh Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Seperti mana kita tahu hukum hudud. Apa hukum hudud, tuan-tuan? Hukum yang diletakkan di dalam Al-Quran. Apa dia? As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah. Yang mana Allah Ta'ala pernah berfirman bahawasanya orang yang mencuri itu, kalau ikut hukum hudud, yang mencuri daripada kalangan lelaki ataupun yang mencuri daripada kalangan wanita, akan dipotong tangan mereka. Ini adalah hukum hudud. Dan hukum ini adalah daripada Al-Quran. Dan kita dapat lihat bahawasanya kalau ikut kepada hanya akal kita, kita akan kata, oh, hukum ni perlu kita laksanakan dalam setiap masa. Betul tidak? Betul. Tetapi tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, lihat kepada Sayyidina Umar ibn Khattab, yang mana baginda Rasulullah SAW pernah satu ketika berkata, kalaulah ada Nabi setelah aku, pastilah Umar ni akan jadi Nabi. Bahkan kita dapat nampak para sahabat ridwanullahi alaihim, ada golongan para sahabat yang fuqaha, yang menjadi rujukan ahli fikih, iaitu antara mereka ialah Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Sayyidina Umar ni apa beliau lakukan, yang dah status dia tu Rasulullah puji dan sebagainya, sampaikan bila Sayyidina Umar jalan dalam satu zuqqa atau dalam satu lorong, maka syaitan pun akan elak daripada mengikuti lorong tersebut. Inilah dia kelebihan Sayyidina Umar ibn Khattab. Sayyidina Umar ibn Khattab bukan tak faham ayat Al-Quran yang telah saya kongsikan tadi, iaitu pencuri kena potong tangan. Tetapi pada ketika khalifah ataupun ketika Sayyidina Umar ibn Khattab menjadi seorang pemimpin umat Islam pada ketika itu, kita dapat nampak waktu Sayyidina Umar jadi pemimpin, terjadinya satu kemarau yang menghilang ataupun yang melanda umat manusia pada ketika itu, sehingga kan orang nak dapat makanan pun dah semakin susah. Dan pada ketika itu ada orang mencuri, makanan, yang mana kalau ada mencuri makanan tersebut, kalau kita tengok pada hukum hudud, dah melampaui batasan untuk memotong tangan. Maknanya dah sampai kepada eligibility untuk dipotong tangan orang tersebut.
Tapi apa Sayyidina Umar lakukan? Sayyidina Umar ambil kira faktor masa. Sayyidina Umar ambil kira faktor keadaan yang ada pada ketika itu. Jadi masa waktu senang berbeza dengan masa waktu susah. Masa waktu perang berbeza dengan masa waktu aman. Masa waktu yang luas berbeza dengan masa waktu yang sempit. Jadi dengan ambil kira masa ini, maka hukum pun dan diubah, tetapi dapat kita sesuaikan dengan practicality ataupun penggunaan pada zaman tersebut. Justru itu Sayyidina Umar tidak meletakkan hukum untuk orang yang mencuri itu untuk memotong tangannya. Tidak berlakunya hukum hudud pada ketika itu. Nah, di sini kita dapat nampak fikih contemporary yang ada pada zaman Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, tak ada pada zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekarang ni bila kita berada di dalam satu zaman yang begitu jauh daripada zaman baginda Rasulullah, sudah pasti pula kehidupan kita berbeza. Cara kehidupan kita berbeza. Cara pemakanan kita berbeza. Cara kita melihat dunia sendiri dah berbeza. Pada zaman dulu belum lagi ada citizenship, belum lagi ada warga rakyat ataupun kerakyatan. Pada zaman dahulu belum lagi ada border, negeri ni, negeri ni, negeri ni. Semua di bawah beberapa kerajaan-kerajaan, dan bentuk kerajaan pada ketika itu pun berbeza dengan bentuk kerajaan pada zaman sekarang. Dengan adanya kita ambil kira tentang masa ini, maka kita dapat menyesuaikan bagaimana kita nak mengamalkan ajaran Islam pada zaman sekarang ini. Jadi sebab itulah tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, kita akan membincangkan juga, kita akan mengambil iktibar ataupun kita akan mengambil kira juga faktor masa ataupun faktor keadaan kita sekarang ni. Faktor tempat pun main peranan juga, selain daripada faktor masa. Kemudian ada juga faktor yang ada kaitan dengan keadaan. Faktor keadaan pun berbeza dengan faktor masa dan tempat. Jadi faktor keadaan ni contohlah orang yang tawaf untuk orang haid berbeza dengan orang yang tak haid, ataupun contoh orang yang melafazkan ungkapan kata talak dalam keadaan dia marah berbeza dengan orang mengungkapkan lafaz talak dalam keadaan dia berakal, waras dan sebagainya. Nah, tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, di sini ada beberapa faktor-faktor yang kita ambil kira dalam kita hendak memahami hukum-hukum agama. Jadi dia bukannya semudah yang kita lihat Al-Quran, hadis, kita keluarkan, nah ni hukum dia. Dia taklah semudah seperti itu. Sebab untuk menjadi seorang faqih, untuk menjadi seorang yang betul-betul memahami agama dia, dia kenalah memahami keadaan sekitar dia dahulu. Dan juga pada ketika itu dia kenalah tahu beberapa hujah-hujah, dalil-dalil yang kuat dan yang tak kuat. Dan kemudian dia pun kena tahu juga usul fiqh dan qawaid fiqhiyah yang lain. Barulah dia dapat memahami keadaan sesuatu fikir ataupun sesuatu isu tersebut. Jadi disebabkan perkara ini yang begitu rumit dan begitu banyak untuk kita lihat, justru itu keluarlah satu fikir yang dinamakan sebagai fikir contemporary. Tak perlu kita nak pecahkan kepala sangat. Kita lihat pada ijtihad yang telah dihasilkan oleh sebahagian ulama-ulama yang ada pada waktu sekarang. Jadi antara topik yang kita bincangkan insya-Allah pada hari ini adalah tentang fikir hiburan. Apakah itu hiburan? Apa bentuk-bentuk hiburan? Dan juga apakah hukum untuk kita berhiburkan diri kita. Inilah topik pada hari ini yang akan kita bincangkan. Tiga aspek yang akan kita bincangkan sebagai pembukaan untuk fikir contemporary, fikir hiburan. Minggu depan insya-Allah kita akan membincangkan salah satu bentuk hiburan yang dah berleluasa pada sekarang ini, pada zaman ini, iaitu hiburan yang ada kaitan dengan muzik. Okay. Dan kita akan melihat kepada music industry, kita akan lihat juga kepada cara kita nak menghasilkan muzik, apa beza muzik, irama, lagu, dan kemudian juga kalau kita nyanyi, adakah itu pun muzik. Jadi kita akan bincangkan insya-Allah dengan lebih detail pada minggu hadapan. Dan barulah kita akan dapat menghasilkan dan memahami apakah prinsip kita sebagai umat Islam terhadap lagu-lagu, terhadap muzik-muzik yang ada di pasaran dan juga yang ada di sekitar dengan kita. Dan kemudian minggu yang seterusnya, iaitu minggu ketiga, kita akan membincangkan sedikit sebanyak tentang fikir yang merangkumi
isu-isu tentang seni lakonan. Adakah seni lakonan dibolehkan? Kita tengok filem boleh ataupun tidak? Kita tengok TV boleh ataupun tidak? Internet, YouTube ataupun dan sebagainya, hiburan. Jadi dia lebih pada seni lakonan, seni perfilman, seni animation dan sebagainya. Ini adalah satu isu yang akan kita bincangkan secara tersendiri, insya-Allah pada minggu yang ketiga. Dan pada minggu yang keempat kita akan membincangkan dengan isunya yang tersendiri, iaitu tentang olahraga. Sedikit sebanyak olahraga yang membahayakan diri, boleh ataupun tidak untuk kita belajar olahraga tersebut, ataupun kita masuk kepada olahraga maybe seperti MMA, kita bergusti dan sebagainya, membahayakan diri, tak ada tujuan apa-apa, boleh ke tidak? Itu pun ada isu perbincangan dia tersendiri. Dan antara olahraga tu kita akan membincangkan juga tentang yoga. Kita exercise yoga boleh ataupun tidak. Kalau kita exercise dengan beberapa bentuk-bentuk yang ada kaitan dengan keagamaan, agama lain, boleh ataupun tidak, ni akan kita bincangkan insya-Allah pada minggu yang keempat. Dan pada minggu yang terakhir, minggu yang kelima, kita akan sebagai rumusan ataupun sebagai ringkasan, kita cubalah memberikan pandangan yang jelas terhadap step ataupun mauqif Islam, pegangan Islam terhadap hiburan itu sendiri. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita bersama selama 5 minggu ini untuk membincangkan tentang fikir. Apa tuan-tuan? Fikir hiburan. Apakah itu fikir pemahaman agama terhadap hiburan. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan mulakan dengan hiburan. Kalau kita tengok ya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila kita cakap tentang hiburan, bila saya cakap hati saya terhibur, maknanya hati saya gembira. Dan kemudian hati saya ni dah lupa tentang kesusahan-kesusahan yang ada, yang sedang menimpa diri saya. Inilah dia, nama dia raha, ketenangan dan juga hiburan. Dan pada waktu yang sama juga ya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau kita tengok kepada beberapa pandangan ulama ataupun para khubara. Khubara ni apa? Ahli pengkaji. Ahli pengkaji bila dia mengkaji tentang hiburan, apa yang dimaksudkan dengan hiburan, mereka kata adalah satu bentuk gratification ataupun satu bentuk penerimaan pada jiwa orang tersebut. Jadi kalau dia tengok satu cerita, dia dengar satu muzik, dia gembira dengan muzik tersebut, dia rasa terhibur, dia rasa dia menerima muzik tersebut, maka itulah datangnya hiburan. Tetapi kalau dia dengar muzik tersebut, dia rasa tak sedap. Contohlah, kita tak biasa dengan heavy metal. Kita terus dengar heavy metal, kita pun tak dapat rasa kemanisan. Pada ketika itu kita tak berhibur. Walaupun ada sebahagian orang bila dengar heavy metal dia terhibur. Jadi di sini ada sebahagian psikologis mengatakan hiburan itu adalah hasil daripada perasaan gratification, perasaan kepuasan, perasaan penerimaan terhadap satu perkara. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, bila kita cakap pasal hiburan dengan pemahaman dan pendekatan seperti itu, kita dapat tahu bahawa hiburan ni berbeza daripada satu orang kepada orang yang lain. Maka itu kita dapat nampak ada bermacam-macam bentuk hiburan. Ada hiburan berbentuk olahraga, main bola. Mungkin ada orang tak suka bola, ada orang suka tenis. Ada orang tak suka tenis, ada orang suka swimming. Jadi setiap ni ada bermacam-macam bentuk hiburan. Dan pada waktu yang sama juga, ada juga bentuk hiburan bukan berbentuk olahraga, berbentuk masak. Bila dia masak tu dia rasa happy, hiburan, rasa tenang, dia dapat rasa kepuasan pada jiwa dia. Inilah dia antara bentuk-bentuk hiburan. Tapi nanti kita akan bincangkan tentang bentuk hiburan. Tetapi kita akan bincangkan dulu tentang apakah yang dimaksudkan dengan hiburan. Jadi kita dapat tahu hiburan dari sudut psikologis, dari sudut beberapa pengkaji adalah the feeling of gratification. Perasaan kepuasan, perasaan hiburan. Dan kemudian kalau kita lihat juga dalam beberapa pandangan ahli falsafah, ahli falsafah pun ada pandangan-pandangan tertentu. Ada yang mengatakan bahawasanya hiburan ini adalah apabila kita elakkan pemikiran kita daripada melihat kepada kesusahan-kesusahan, tanggungjawab, dan melihat pada perkara-perkara yang tak mendatangkan tanggungjawab. Ada juga tentang budaya hedonism, hanya lihat pada perkara-perkara yang mendatangkan happiness,
kebahagiaan. Tak kisahlah kebahagiaan tu kebahagiaan yang dekat ataupun kebahagiaan yang jauh. Kebahagiaan yang sekarang ni akan dapat ataupun kebahagiaan yang akan datang. Kebahagiaan yang sekarang ni contoh apa? Contoh kalau dia rasa dia makan, dia happy, makanlah. Yang penting kejar kebahagiaan. Ini adalah beberapa budaya-budaya falsafah yang terlahir daripada hiburan ataupun terlahir daripada pemahaman terhadap hiburan. Dan ada juga beberapa pandangan-pandangan pengkaji-pengkaji tentang hiburan. Tetapi tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, kita cuba rumuskan ataupun kita cuba keluarkan inti daripada topik hiburan ini, iaitu untuk mendatangkan ketenangan dan untuk mendatangkan hiburan pada jiwa kita yang tak ada rasa kebebanan dalam hati kita. Perkara ini pernah juga berlaku pada zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kita lihat tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, di dalam beberapa riwayat yang dhaif, di dalam riwayat dhaif, contohnya dhaif At-Targhib Ibnu Hibban ataupun Syu'abul Iman, di dalam beberapa riwayat-riwayat yang lain ada menyebutkan tentang perkara sedemikian. Kalau kita lihat di dalam beberapa rujukan mengatakan bahawasanya orang yang berakal hanya keluar untuk 3 perkara. Antaranya ialah untuk mencari bekalan akhirat, untuk menyara kehidupan dunia ni. Dua-dua ni ada unsur responsibility. Tetapi perkara yang ketiga ni tak ada unsur responsibility. Apa dia? Inilah yang diriwayatkan daripada hadis riwayat Ibn Hibban tersebut. Mendapatkan kelazatan pada perkara-perkara yang bukan haram. Jadi kalau kita lihat mendapatkan kelazatan daripada perkara-perkara yang bukan haram, itulah yang dinamakan hiburan. Makanan, pakaian, beberapa aktiviti-aktiviti yang pada zaman dulu contohnya bermain-main burung, panggil-panggil burung. Sedangkan kalau kita lihat di dalam beberapa riwayat daripada baginda Rasulullah SAW, contohnya daripada buku Syama'il Muhammadiyah, ada menyebutkan bahawasanya Rasulullah SAW berjumpa dengan salah seorang anak daripada kalangan orang Ansar yang sedang bermain burung, dan kemudian Rasulullah pun berjenaka dengan anak tersebut. Rasulullah pun memberikan nama anak tersebut, nama dia Umair. Umair, ada rentak Umair. Burung tersebut nama dia Rasulullah berikan. Rasulullah berjumpa budak tersebut, anak tersebut. Rasulullah berkata, wahai anak, aku nampak kau betul-betul sayang dengan burung ni. Ni Rasulullah tak cakap lah, ni saya yang ungkapkan. Untuk kita lebih memahami tentang hal yang saya kongsikan ini. Baginda Rasulullah nampak anak kecil tu selalu berdekatan dan selalu berdampingan dengan anak burung yang menjadi hiburan kepada anak kecil tersebut. Sampaikan mana Umair ni pergi, burung tu akan ada, ataupun dia akan bawa burung tersebut. Dan pada ketika itu Rasulullah berjumpa dengan anak tersebut, dan Rasulullah berkata kepada anak tersebut, wahai Umair, apa yang sedang berlaku ataupun apa yang sedang dilakukan oleh burung yang bernama Nughair. Jadi Rasulullah SAW seakan-akan berkata, ya Umair, ma fa'ala bin Numair bin Nughair. Wahai Umair, apa yang sedang burung yang nama burung ni, pasal burung ni dekat sangat nama kamu, dekat sangat dengan kamu, fond sangat dengan kamu. Maka pada ketika itu Rasulullah pun berkata, burung ni punya nama pun dah nak sama dengan kamu. Wahai Umair, apa yang sedang berlaku kepada apa yang sedang dilakukan oleh burung ini, iaitu Nughair. Jadi itu adalah antara cara bagaimana Rasulullah menghiburkan hati anak tersebut. Jadi unsur hiburan ni dah memang ada dalam agama kita. Bahkan bukannya dalam agama, tuan-tuan, kalau kita lihat di dalam buku yang telah dituliskan oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, Dr. Yusuf Al-Qaradawi berkata apa? Kalaulah orang tersebut tak boleh merasa hiburan ataupun tak boleh ketawa, dia bukan manusia. Kenapa? Sebab antara macam-macam binatang, antara banyak binatang, manusia je binatang yang boleh ketawa. Ataupun manusia sahaja haiwan. Haiwan ni bukannya binatang lah. Haiwan ni maknanya perkara yang hidup. Jadi kalau kita cakap haiwan dalam bahasa Arab, boleh dikatakan binatang, boleh juga dikatakan sebagai kehidupan. Jadi sebab itulah di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa innal akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Sesungguhnya hari akhirat adalah kehidupan yang betul-betul yang hakiki. Jadi bila Allah Taala menggunakan perkataan hayawan, wa innal akhirah lahiyal hayawan, dan akhirat tu adalah kehidupan yang sebenar-benarnya, Allah Taala menggunakan perkataan hayawan. Bukannya Allah Taala nak cakap akhirat tu binatang, bukan. Allah Taala nak bilang
akhirat itulah kehidupan yang hakiki. Jadi di sini kita dapat nampak dari sudut bahasa ya tuan-tuan, haiwan boleh diibaratkan ataupun boleh refer kepada manusia, boleh juga refer kepada kehidupan. Jadi bila saya kata tentang Dr. Yusuf Qaradawi, Dr. Yusuf Qaradawi berkata manusia ni adalah hayawan dhahik. Hayawan dhahik. Bila dia cakap, Dr. Yusuf Qaradawi ni berkata manusia ni adalah haiwan yang ketawa, bukannya maknanya kita ni binatang. Bukan. Maksud Dr. Yusuf Qaradawi tu adalah kita ni adalah sejenis kehidupan yang boleh ketawa. Jadi tapi penggunaan Dr. Yusuf Qaradawi adalah hayawan. Jadi di sini tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, bila kita lihat, kita bandingkan dengan binatang-binatang yang lain, jenis-jenis kehidupan yang lain, manusia lah satu-satunya jenis kehidupan yang boleh ketawa. Kita tengok lalat, boleh tak lalat ketawa? Tak boleh. Kita tengok kuda, tiba-tiba di tengah jalan, boleh tak kuda ketawa? Tak boleh. Miau miau kucing, miau 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 miau. Tak ada. Miau kucing pun tak boleh ketawa. Kenapa? Untuk ketawa tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, perlu kepada aktiviti akal untuk pemahaman satu perkara. Barulah datang seni lawak, seni ketawa. Jadi kalau kita lihat ya tuan-tuan, orang yang buat seseorang ketawa, dia perlu kepada beberapa kajian-kajian tertentu apa yang membuat manusia ketawa. Jadi itu adalah aktiviti akal. Manusia yang berfikir, yang dapat memahami satu perkara, manusia itulah yang akan ketawa. Jadi ketawa ni hasil daripada salah satu bukan jeans, tetapi salah satu tabiat yang dah ada pada setiap diri manusia. Sebab itulah bila Dr. Yusuf Qaradawi mengatakan semua manusia adalah jenis yang ketawa, itu menunjukkan tentang tabiat manusia ni memang akan ada hiburan. Tabiat manusia ni memang suka kepada hiburan. And tak bolehlah manusia ni hidup dalam keadaan masam sahaja. And manusia ni tak bolehlah hidup dalam keadaan asyik-asyik kena buat kerja sahaja. Jadi di sini kita dapat lihat beberapa ayat Al-Quran dan juga beberapa hadis-hadis Nabi SAW yang menyebutkan tentang boleh untuk kita berhibur. Jadi di sini kita bincang agak panjang sedikit sebanyak ya tentang apa maksud hiburan. Jadi kita dah tahu dah hiburan adalah perkara yang mendatangkan kegembiraan pada hati kita. Dan pada waktu yang sama kita dah tahu dah bahawasanya hiburan ni adalah sebahagian daripada manusia, tak dapat dipisahkan. Manusia dengan hiburan tak dapat dipisahkan. Manusia dengan seni ingin bergembira tak akan dapat dipisahkan. Jadi bila manusia ni dah memang jenis dia tu suka bergembira, suka kepada hiburan, maka agama yang diturunkan yang lebih sesuai ataupun agama yang samawi, yang memang Allah Ta'ala yang menciptakan manusia, pastilah Allah Ta'ala tahu tentang keadaan manusia ni. Jadi mustahil Allah SWT meletakkan satu bebanan kepada manusia ataupun meletakkan satu syariat yang membuatkan manusia ni bukan manusia. Sebab itulah kalau di dalam Al-Quran kita lihat banyak sangat orang-orang mencemooh Rasulullah SAW ataupun Nabi Muhammad SAW berjalan dekat pasar. Mereka berkata, mali hadar rasul yamshi ya'kulu ta'am wa yamshi fil aswaq. Apa ni Nabi, apa ni dikatakan sebagai pesuruh Allah Ta'ala tapi jalan dekat pasar, beli barang dekat pasar, masih makan, duduk berbual dengan kita dan sebagainya, berjenaka dengan kita dan sebagainya. Kan dia Rasul, mestilah dia asyik-asyik kena masam je muka, asyik fikir akhirat je ya. Jadi di sini tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, apa yang nak dikatakan, sampaikan mereka pun berkata, laula nuzila alaihimul malaika, kalaulah diturunkan kepada mereka tu para malaikat. Mereka sampai kata, kenapa Rasul, kenapa Nabi Muhammad ni diutuskan kepada kita manusia, duduk sama macam kita, makan sama dengan kita, pergi dengan dekat pasar sama dengan kita. Turunkanlah malaikat yang luar daripada kemampuan manusia untuk ikut dia. Tapi itu bukan tujuan syariat diturunkan. Agama diturunkan aman. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan para rasul daripada kalangan umat dia sendiri, daripada kalangan jenis dia sendiri. Sebab itulah baginda Rasulullah SAW seorang manusia yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk apa? Supaya kita yang lain ni dapat relate dengan baginda Rasulullah. Kalau Allah Ta'ala utuskan malaikat jadi rasul, macam ni kita nak relate dengan malaikat tersebut? Malaikat tu asyik puasa dia 24 jam. Habis kita kalau ikut malaikat puasa je, habis kita meninggal. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan sekalian,
Sebab itulah ajaran Islam yang diturunkan kepada umat manusia, yang mana diutusnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan ajaran ini, kita dapat nampak hiburan tu tak dapat dipisahkan daripada manusia. Sehingga kan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri selalu mengajak kita untuk memberikan kegembiraan pada saudara-saudara kita. Sampaikan ada beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masuk syurga kerana menggembirakan orang lain, menghiburkan orang lain. Jadi di sini kita dapat nampak sikap agama terhadap hiburan. Bukannya agama tu mengatakan hiburan semuanya halal ataupun hiburan semuanya haram, tetapi agama meletakkan garis pandu supaya kita dapat menjaga kemaslahatan kehidupan kita secara amnya. Tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, daripada sini kita dapat nampak beberapa riwayat-riwayat hadis Nabi SAW yang lain. Tadi tu contoh hiburan. Baginda Rasul berhibur, baginda berjenaka dengan anak-anak kecil. Baginda Rasulullah SAW selalu senyum dengan orang lain. Baginda Rasulullah SAW pernah satu ketika ada persembahan permainan tarian pedang yang berlaku dekat Masjid Nabi SAW. Perkara ini adalah perkara yang sahih, ataupun riwayat ini adalah riwayat yang kuat, yang telah disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, bahawasanya Sayyidatina Aisyah perawinya sedang main pedang, dan kemudian ada Sayyidatina Aisyah dekat situ nak tengok. Jadi Rasul pun angkat Sayyidatina Aisyah untuk dapat Sayyidatina Aisyah melihat permainan tersebut ataupun tarian tersebut. Itu adalah antara bentuk hiburan. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah apa-apa. Bahkan kalau kita lihat di dalam riwayat yang lain, tadi tu riwayat yang pertama pasal Rasul berjenaka dengan anak kecil. Kemudian riwayat yang kedua, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengiyakan sedikit persembahan ataupun beberapa persembahan yang berlaku pada zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian riwayat yang seterusnya ini ada orang nyanyi, wanita yang nyanyi, bukannya orang lain, wanita yang nyanyi dekat rumah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan pada ketika itu Rasulullah pun ada dekat rumah baginda Rasulullah. Jadi mereka masih nyanyi lagi. Itu menunjukkan tentang boleh ke tidak ni nyanyi. Jadi beberapa riwayat-riwayat yang saya keluarkan untuk kita sama-sama memikirkannya. Jadi kita jumpa minggu depan dalam keadaan kita memikirkannya, kita dah buatlah mungkin beberapa bacaan dan sebagainya. Kita akan jumpa dengan pada minggu depan dengan keadaan kita yang lebih baik, insya-Allah. Tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, tiga riwayat ini sudah cukup sebenarnya untuk kita melambangkan bahawasanya syariat Islam ni mengiyakan hiburan dalam kehidupan kita, tetapi membatasnya agar kehidupan kita ni tidaklah terjerumus dalam keburukan-keburukan yang akan berlaku hasil hiburan yang terlampau sangat. Dan kemudian saya akan akhiri insya-Allah dengan beberapa riwayat daripada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Pada ketika itu Sayyidina Abu Bakar sedang berjalan dengan seorang sahabat atau bertemu dengan seorang sahabat yang bernama Hanzalah Al-Usaidi, dan sampaikan pada ketika itu Rasulullah pun berkata kepada Hanzalah, bagaimana keadaan kamu wahai Hanzalah? Jadi Hanzalah pun berkata, aku dah jadi orang munafik lah wahai Abu Bakar. Jadi Abu Bakar pun tanya, kenapa pula engkau cakap gini? Jadi Hanzalah ni pun berkata, ialah bila aku dengan Rasulullah, bila aku bersama dengan Rasulullah, aku asyik ingat je tentang hari akhirat, aku asyik ingat je tentang syurga, tentang neraka. Tetapi bila aku dah berpisah dengan baginda Rasulullah, aku dah sampai dekat rumah, jumpa anak-anak, jumpa isteri, jumpa kehidupan dunia, kehidupan untuk mencari rezeki dan sebagainya, aku dah lupa akhirat. Jadi bila aku fikir-fikirkan, aku rasa aku ni munafik lah wahai Abu Bakar. Hanzalah ni cakap dengan Abu Bakar. Jadi Abu Bakar pun berkata, demi Allah aku pun macam gitu. Sayyidina Abu Bakar sampaikan tingginya Sayyidina Abu Bakar ni, kalau iman Sayyidina Abu Bakar ni di mizan, diletakkan ke atas mizan ataupun diletak atas timbangan, satu timbangan Sayyidina Abu Bakar, satu timbangan lain semua iman ataupun semua iman umat Nabi Muhammad SAW.
para wali ke, para masyayikh ke apa, iman mereka tu diletakkan sebagai perbandingan kepada iman Sayyidina Abu Bakar seorang je. Iman Sayyidina Abu Bakar ni lagi berat daripada iman umat manusia atau umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Itulah status Sayyidina Abu Bakar. Status Sayyidina Abu Bakar seperti itu pun Sayyidina Abu Bakar berkata apa? Wahai Hamzah, apa yang kau cakap ni betul. Demi Allah, aku pun macam gitu juga. Jadi jomlah kita jumpa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila mereka berjumpa dengan baginda Rasulullah, mereka mengutarakan apa yang telah mereka rasakan, maka Sayyidina baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata, demi Allah yang nyawaku dalam genggamannya. Maknanya demi Allah lah, yang mana aku ni sendiri tak ada kuasa, di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya sekiranya kamu terus berterusan dalam keadaan kamu bersama dengan aku, maknanya seakan-akan Rasul nak bilang dengan dan Sayyidina Abu Bakar, wahai Hamzah dan wahai Abu Bakar, kalau kamu dalam keadaan bersama aku, kamu betul-betul ingat akhirat dia. Kamu ingat seakan-akan kamu ni akan dihisap di hadapan Allah SWT. Kalau kamu punya keadaan seperti itu di belakang aku, maknanya kalau kamu bukan bersama aku, kamu dekat luar sana, keadaan kamu tu sama macam bila kamu bersama dengan aku, maka la tasafahat alaikumul malaikah, maka malaikat akan beri salam kepada kamu, malaikat akan berdampingan dengan kamu. Okey. Malaikat pun akan sentiasa bersama dengan kamu. Kemudian Rasul pun bersabda lagi, wahai Hamzah, as-sa'ah, as-sa'ah, as-sa'ah. Apa dia makna as-sa'ah? Seketika. Jadi seakan-akan Rasul bilang kepada Hamzah, wahai Hamzah, tak apa, seketika, seketika, seketika. Apa maksudnya seketika, seketika, seketika? Rasul ulang 3 kali untuk menunjukkan tentang kepada Hamzah, wahai Hamzah, memang keadaan kamu, kalau kamu teruskan seperti mana kamu bersama dengan aku, itu adalah baik. Malaikat akan datang dengan kamu, malaikat akan bersalaman dengan kamu dan sebagainya. Tetapi kamu juga kena ingat kamu adalah manusia. Kamu ada keperluan-keperluan kamu. Kamu ada perkara-perkara yang perlu kamu hiburkan diri kamu dan sebagainya. Jadi tak ada masalah apa-apa. Dari sebab tu Rasul berkata as-sa'ah, as-sa'ah, as-sa'ah. Dan Dr. Yusuf Qaradawi berkata, maka itulah keluar beberapa ungkapan kata yang mengatakan seketika untuk hati kamu, seketika untuk Tuhan kamu. Jadi inilah dia pemahaman terhadap hadis Nabi SAW yang telah saya kongsikan sebentar tadi, yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab Taubah. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam bisawab. Jadi ringkasan dia apa tuan-tuan, sebagai kita, sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, kita boleh berhibur. Dan bentuk hiburan pada zaman dahulu sampai kepada zaman sekarang berbeza ya tuan-tuan. Ada orang pada zaman dahulu melihat hiburan ni adalah sebagai sideline dia, bukannya tujuan asal kehidupan mereka. Tetapi ada orang melihat pada zaman sekarang ni, cara dia, pola pemikiran dah berubah. Kehidupan aku adalah untuk berhibur dan sebagainya. Maka pada ketika itu perlulah kepada isu fikir-fikir kontemporari. Jadi apakah bentuk-bentuk hiburan? Bentuk-bentuk hiburan tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, kalau kita lihat pada zaman-zaman dahulu, pada zaman Julius Caesar ataupun pada zaman Roman Empire ataupun pada zaman beberapa kerajaan-kerajaan terdahulu, mereka melihat bentuk pembunuhan orang, orang bergaduh membunuh antara satu sama lain sebagai satu bentuk hiburan. Ada pula orang melihat bila meletakkan orang tu dalam keadaan dipenuhi dengan darah, kemudian dilemparkan dekat binatang buas, binatang buas memakannya, mendapatkan seakan-akan perkara itu adalah hiburan. Inilah bentuk-bentuk hiburan pada zaman-zaman terdahulu. Dan kemudian kalau kita tengok pada bangsa Arab ataupun pada zaman zaman Abbasiyah, zaman Umayyah, zaman Abbasiyah, zaman Ottoman Empire dan sebagainya, kita dapat nampak berubah. Dan sekarang ni tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, lagilah bentuk hiburan berubah. Zaman dulu kalau orang nak berhibur, mestilah pergi dekat beberapa tempat-tempat. Kalau dia nak mendengar muzik, mereka kena pergi dekat tempat-tempat tertentu yang memainkan muzik, barulah mereka dapat dengar muzik. Sebab itulah baginda Rasulullah SAW bersabda, akan datang pada satu zaman min ummati man yuhillu al-harir, man yuhillu al-harra wal-harir.
menghalalkan perzinaan dan menghalalkan sutera. Ada riwayat mengatakan menghalalkan minuman arak, ada riwayat mengatakan al-ma'azif, iaitu bentuk-bentuk hiburan, muzik-muzik, wanita-wanita, pesta-pesta dan sebagainya. Jadi di sini Rasul menggunakan perkataan ma'azif. Kenapa Rasul menggunakan perkataan ma'azif? Dan dalam urutan penggunaan ma'azif tersebut, Rasul mulakan dengan perzinaan, kemudian Rasul mulakan dengan minum arak, kemudian Rasul mulakan dengan ma'azif. Jadi apa maksudnya dengan perkataan ma'azif tersebut? Jadi kita dapat nampak daripada hadis Nabi tersebut menunjukkan gambaran umat pada zaman terdahulu, kalau nak dengar muzik, nak tak nak, mereka kena pergi dekat tempat-tempat tertentu, tempat-tempat yang ada arak, tempat-tempat yang ada perjudian, tempat-tempat yang ada perzinaan. Dekat situlah baru mereka dapat dengar muzik, dekat situlah baru mereka dapat dengar hiburan-hiburan tertentu. Jadi di sini adakah terus hiburan secara ataupun muzik secara umumnya terus diharamkan ataupun tidak? Ini akan kita bincangkan insya-Allah pada minggu hadapan. Dan pada waktu yang sama juga, antara bentuk-bentuk hiburan kalau kita tengok pada zaman sekarang ini, selain daripada muzik, kita dapat nampak juga bentuk hiburan dalam bentuk permainan olahraga. Kemudian kita dapat nampak bentuk masakan. Dulu orang masak, kalau nak dapat makanan yang contohlah macam kebab ataupun mungkin nak makan aiskrim, contoh aiskrim yang ada dengan depan mata kita, selalu kita pergi kat kedai runcit beli aiskrim $1. Aiskrim tersebut kalau kita lihat pada zaman dulu, cuma raja-raja je dapat makan. Tapi sekarang ni kita orang biasa yang bukan raja pun dapat makan. Itu menunjukkan tentang betapa berubahnya pola kehidupan sesuatu masyarakat. Dan juga pada waktu dahulu, kalau masakan dia adalah satu perkara untuk survive. Aku nak hidup, aku kena fikirkan nak masak ni. Tetapi zaman sekarang, tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, masakan ni dah jadi seperti satu hiburan. Keluar cerita Masterchef, keluar cerita bermacam-macam bentuk-bentuk cerita ataupun reality show ataupun mungkin pertandingan-pertandingan memasak dan sebagainya, menjadikan satu hiburan. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, bentuk hiburan pada zaman dulu dengan zaman sekarang dah berubah sangat-sangat. Dan bahkan hiburan, ada orang menggunakan hiburan untuk mendatangkan manfaat, ataupun ada orang menggunakan hiburan itu sebagai mata pencarian mereka sendiri. Jadi inilah dia bentuk perubahan pola kehidupan manusia. Jadi disebabkan perubahan ni berlaku pada pola kehidupan manusia, keadaan dah berubah, masa pun dah berubah, tempat berhibur pun dah berubah. Boleh kita berhibur walaupun dekat dalam rumah kita sendiri. Jadi disebabkan adanya isu-isu yang baru dan sebagainya, ini yang menyebabkan keluarnya isu-isu fatwa kontemporari, isu-isu fikir-fikir yang baru, yang ada kaitan dengan topik yang akan kita bincangkan insya-Allah pada bulan Ogos dan permulaan September insya-Allah. Jadi nantikan tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, pada minggu hadapan kita akan bincangkan tentang salah satu bentuk hiburan, iaitu topik berkenaan tentang muzik ataupun hukum muzik. Dan kita akan bincangkan tentang genre muzik, kesan genre muzik pada jiwa ataupun muzik industri tersebut dan sebagainya. InsyaAllah, wallahu ta'ala ala wa alam bisawab. Jadi sebagai ringkasan pada hari ini, kita tahu pertama sekali, hiburan tu dibolehkan dalam Islam. Cuma Allah Subhanahu Wa Taala dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan beberapa quyud ataupun syarat-syarat untuk kita tidak menzalimi orang dan kita tidak menzalimi diri kita walaupun kita tengah berhibur. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, kita dapat tahu bahawasanya manusia ni sebahagian diri daripada manusia adalah berhibur. Tabiat manusia ni memang suka kepada hiburan. Sebab itulah Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran, bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Bahkan kehidupan manusia ni secara lumrahnya mereka akan inginkan benda yang cepat, benda yang dekat dunia ni. Jadi itulah dia keadaan manusia, memang tak dapat dipisahkan daripada hiburan. Kemudian yang kedua, yang ketiga, tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, kita dapat nampak bahawasanya hiburan bentuk-bentuknya berubah daripada satu zaman kepada zaman yang lain. Sampai pada zaman kita sekarang ni, kita dapat nampak hiburan yang ada pada zaman kita ni berbeza dengan hiburan yang ada pada zaman baginda Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Jadi adakah terdapat beberapa perbezaan hukum di sini? Yang ini akan kita bincangkan insya-Allah. Dan yang terakhir ya tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, selain daripada kita tahu tentang hiburan, pendekatan hiburan, bentuk-bentuk hiburan, kita pun dapat tahu sedikit sebanyak tentang bagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa menghiburkan orang yang berdekatan dengan baginda. Jadi menunjukkan tentang Islam ni bukanlah satu agama beribadat sahaja, tetapi agama yang dalam kita menghiburkan orang pun adalah satu ibadat untuk kita mendapatkan keridaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan sekalian, semoga dengan sedikit perkongsian ini memberikan kita motivasi untuk terus melakukan amal soleh dan untuk kita terus memberikan kegembiraan pada saudara-saudara kita insya-Allah, seperti mana saya akhiri dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Kamu bersenyum atau kamu senyum kepada saudara kamu sendiri adalah sedekah. Wallahu taala a'lam wa a'lam bis-shawab. Saya akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.